على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan keizinan kepada kita bagi sama-sama kita berada pada tahun yang baharu ini, tahun Hijrah 1445. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memulakan kehidupan kita dengan kebaikan dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita sambung lagi daripada perbincangan berkaitan dengan kitab yang kita baca itu, iaitu Qawaidul Aqaid bagi Imam Ghazali rahimahullah, yang mana akhir-akhir ini kecelaruan berkaitan dengan akidah ini sangat jelas berlaku dalam masyarakat, bahkan di kalangan orang yang kita anggap daripada agamawan ataupun di kalangan asatidzah, namun mereka tidak menekuni dan tidak mempelajari akidah dengan jalan yang benar mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka didapati bahawa kekeliruan itu berlaku juga, bukan sekadar di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para agamawan yang mana mengambil sikap ringan terhadap ilmu akidah, sehingga mereka menganggap akidah ini tidak perlu dipelajari. Akidah ini cukup dengan apa yang kita faham masa kecil, apa yang kita reti dengan fitrah kita, tanpa perlu kita lihat kepada huraian-huraian para ulama dan kefahaman yang ditinggalkan oleh mereka. Jadi akhirnya sedar tak sedar terbongkarlah bahawa ramai lagi dan masih ada sebenarnya yang tidak faham perkara-perkara akidah dengan kefahaman yang betul. Jadi kita sambung lagi. Malam ini saya rasanya pada huraian makna kalimah yang kedua. Makna kalimah yang kedua iaitu penyaksian kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh nak tayang ni sebab apa? Wallahu a'lam ni. Ada masalah pada teknikal ni lah. Kalau ada rezeki dia tubik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, makna kalimah yang kedua iaitu penyaksian kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na kalimati tsaniyati وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بشرعه الشرائع إلا ما قرر، وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر، ومنع صحة الإيمان بشهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ما لم يقترن بها شهادة الرسول وهي محمد رسول الله، فألزم الخلق تصديقه في جميع
ma akhbara bihi minad dunya wal akhirah. Artinya bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang nabi yang ummi berbangsa Quraisy, membawa risalahnya kepada seluruh orang Arab, Ajam, jin dan manusia. Semua syariat dimansuhkan dengan syariatnya, melainkan beberapa perkara yang ditakrirkan olehnya, yang ditegaskan olehnya sahaja. Allah Subhanahu wa taala melebihkan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada sekalian nabi alaihi wassalatu wassalam, dan menjadikannya penghulu kepada sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala menghalang sah iman daripada syahadah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah, selama mana tidak disertai dengan penyaksian terhadap kerasulan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu kalimah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan makhluknya membenarkan semua perkara yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sama ada perkara dunia atau perkara akhirat. Sekarang Imam Ghazali rahimahullah setelah dihuraikan tentang ketuhanan, iaitu sifat-sifat yang wajib dan juga yang mustahil, dan apa yang harus pada Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga sifat berkaitan dengan Rasul. Maka dihimpunkan oleh Imam Ghazali pada kalimah tauhid ini sebagai merangkumi segala akidah-akidah yang terdahulu. Jadi dalam kalimah tauhid ini, kalimah pertama telah dihuraikan. Kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah, syahadah kedua. Jadi syahadah kedua ini sangat penting. Sebagaimana seseorang itu, jika dia menyaksikan ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak akan menjadikan dia Islam selama mana dia tidak menyaksikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani, dia mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi ini banyak, dan antara perkara yang dibawa oleh Rasulullah ialah ketauhidan. Maka dalam syahadah kedua itu sebenarnya terkandung syahadah kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara kalam yang disebut ialah la ilaha illallah itu satu titis, Muhammadur Rasulullah itu lautan, dan la ilaha illallah itu satu titis daripada lautan itu. Jadi kefahaman ini kita kena faham dengan kefahaman yang betul. Kerana sebahagian daripada orang yang tidak faham mencela kalam Syekh Ahmad ini, mengatakan perkataan ini menjadi perkataan yang salah dan juga buruk adab kerana melebihkan baginda Nabi di atas Allah Ta'ala. Walhal yang sebenarnya mereka tidak faham yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad tersebut. Yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani bahawa apa yang dibawa oleh Nabi ini banyak, dan antara perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketauhidan. Sebab itu disebut syahadah kedua Muhammadur Rasulullah tu umpamanya lautan, dan la ilaha illallah tu satu titis daripada lautan. Maknanya antara perkara yang dibawa oleh Nabi ialah ketauhidan kepada Allah. Kerana Nabi juga bawa datang daripada Allah Ta'ala perkara-perkara lain. Nabi bawa wahyu, Nabi bawa syariat, Nabi bawa cerita terhadap umat-umat yang terdahulu, Nabi bawa akhlak, Nabi bawa takbiran, Nabi bawa siasat, banyak. Dan antara yang dibawa oleh Nabi ialah la ilaha illallah. Jadi perkataan ini bukan
mengurangkan ataupun merendahkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kedudukan dan maqam Allah Taala ni satu kedudukan yang kita tak boleh nak buat banding dengan sekalian daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi antara perkara yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah ini, syahadah yang kedua, kata tuan kitab kita Imam Ghazali rahimahullah, yang wajib kita percayai annahu ta'ala ba'athan nabiyyal ummi, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan an-nabi. Nabi ini daripada kalimah an-naba, iaitu berita. Jadi dalam riwayat bacaan qiraat ada an-nabi'u, an-nabi dengan hamzah, ataupun an-nabi, iaitu riwayat kita. Jadi daripada an-naba, an-nabi'u dengan maksud berita dan perkhabaran. Kerana Nabi ini ialah Nabi bawa berita dan perkhabaran daripada Allah. Dan dia juga datang daripada kalimah an-nabuah. Ini Nabi. Nabuah dengan makna rif'ah, ketinggian. Kerana Nabi ini seorang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka siapa itu Nabi? Nabi ini manusia. Satu, makna tidak berlaku Nabi pada istilah syarak di kalangan jin. Jin tidak dilantik Nabi dan Rasul. Kemudian hendaklah lelaki. Manusia yang lelaki. Makna kalau perempuan tak ada Nabi perempuan. Kalau ada tu mengaku tu waktu tak sihat tu. Tak sihat mana-mana tu. Kemudian Nabi ini mestilah dia ini bukan hamba, hurrun. Kalau hamba bukan Nabi. Sebab itulah Luqman Al-Hakim, Luqman Al-Hakim tu dia kan hamba, maka dia walaupun disebut dalam Quran, pandangan yang kuat mengatakan dia bukan Nabi. Dia hanya seorang orang hakim. Hakim ni orang bijaksana. Orang yang Allah Ta'ala, hampir dengan Allah Ta'ala, orang yang soleh, orang yang wali daripada wali Allah. Dan itu pertama, Allah Ta'ala membangkitkan An-Nabi. Jadi An-Nabi Al-Ummiyah. Sifat Nabi ini ialah ummi. Apa itu ummi? Dia ummi ini nisbah kepada ini mak. Jadi Nabi kita ummi dengan makna, kalau sebut ummi ni orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa dipanggil orang tidak membaca dan tidak menulis tu ummi? Nisbah kepada ibu, kerana menyifatkan seseorang tu pada keadaan bila dia lahir seseorang tu daripada perut ibu dia, baca tak erti, nulis tak erti. Jadi kerana itulah orang Arab membangsakan dan memanggil orang yang tidak membaca, tidak menulis ni ummi. Nisbah kepada mak, makna seakan bayi yang keluar daripada perut ibu dia tak membaca, tak menulis. Itu istilah ummi. Bahasa kita sebut buta huruf. Mak Saleh sebut illiterate. Tidak erti membaca, tidak erti menulis. Cuma sifat ummi ini di sisi Nabi SAW bukan satu kecelaan, bukan satu kehinaan. Bahkan dia menjadi mukjizat pula. Namun di sisi umat, di sisi masyarakat, ummi ini satu sifat kehinaan, sifat kerendahan. Bila orang tu yang tidak membaca, tidak menulis, lazimnya orang tu jahil. Lazimnya orang tu rendahlah kefahamannya daripada orang membaca dan menulis, kerana sumber ilmu dia terhad. Adapun Rasulullah, Allah Ta'ala jadikan dia dalam keadaan ummi kerana untuk mengelak tohmahan dan tuduhan bahawa Rasulullah ni belajar dengan cara baca, belajar dengan manusia. Jadi orang yang membaca menulis ni lah yang boleh baca daripada kitab-kitab terdahulu, boleh belajar daripada orang. Apabila Allah Ta'ala jadikan Rasulullah SAW ni ummi, maka tuduhan bahawa Nabi ni belajar dengan manusia tak boleh nak tuduh dah. Nabi boleh cerita tentang kisah-kisah umat terdahulu, yang mana kisah ini hanya diketahui oleh ahli kitab dalam kitab-kitab mereka. Tapi Nabi boleh cerita padahal dia tak baca, tak menulis. Jadi ini nak mengelakkan keraguan. Nak kata dia belajar dengan Bahira, dia tidak ada masa yang lama. Dia temu sekejap dalam perjalanan ke Syam tu aja. Dia belajar dengan orang.
Tak ada. Tak ada. Waraqah bin Naufal, sepupu pada Sayyidatina Khadijah, tidak lama. Tidak sempat dengan lama dengan Nabi SAW. Kerana itulah sifat ummi pada Nabi ini, sifat itu sifat kemuliaan dan mukjizat. Imam Busiri kata, kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wal ta'dibi fil yutami. Cukuplah bagi kamu mengetahui ummi pada Nabi itu sebagai mukjizat ketika jahiliyah, dan Nabi diajar dengan wa ta'dibi fil yutami, dan Nabi diajar sejak daripada Nabi anak yatim. Anak yatim, kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi yatim? Supaya tidak ada sumber orang kata Muhammad ni belajar dengan ayah dia, Muhammad ni belajar dengan mak dia. Belajar biasalah, ibu ataupun ayah ni orang pertama lah yang mengajar kita. Kita belajar daripada mak ayah kita. Tapi kerana Allah Ta'ala jadikan Rasulullah yatim ni, supaya apa? Allah nak jadikan Rasulullah tu yang mengajarnya Allah Ta'ala aja. Sebab itu Rasulullah SAW sebut, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan aku sendiri yang mendidik aku, mentarbiah aku, dan dialah sebaik-baik yang mendidik dan mentarbiah. Maka mukjizat ataupun ummi ini ialah satu mukjizat dan satu tanda kerasulan Nabi. Tetapi dia bukanlah satu sifat kesempurnaan bagi manusia biasa. Dari kerana itu salah dan juga tak betul. Bahkan berdosa bagi orang yang ada niat untuk menghina bila orang tanya. Dia tak erti baca, tak erti nulis. Tak erti baca, tak erti nulis. Bila tanya buat apa mu ni tak pergi belajar, dia kata, Nabi pun tak erti baca, tak erti nulis. Tengok, perkataan sebegini ni perkataan yang salah dan berhak untuk ditakzir oleh kerajaan. Berhak dihukum, kena godang dia, nak berjara ke apa. Sebab apa? Sebab dia telah meletakkan perumpamaan tu pada sisi Nabi, yang mana perumpamaan tu pada hak dia tu kekurangan. Tiba-tiba nak letak kekurangan tu pada Nabi. Sebab itu kerana mulut badang binasa, kerana pulut santang binasa. Jadi mulut ni kadang-kadang orang nak gurau, kena tengok, jangan gurau perkara berkaitan agama. Bila kata buat apa, tak baca, tak baca, tak nulis. Nabi pun kata tak belajar, tak baca, tak nulis. Ni tak betul. Pada diri dia tu sifat kekurangan, tiba-tiba dia nak salik kekurangan tu pada Nabi juga, untuk mengelakkan dia tu kurang, maka dia sabitkan dengan Nabi. Ini perbuatan yang salah. Seperti itulah juga ada orang yang bila kata langgar janji, kata Nabi pun langgar janji, Nabi pun tak tepat janji. Ini satu perbuatan yang mana kalam tersebut dosa, dan juga orang tu kena taubat daripada perkataan tu. Makna kita anggap jahil lah, kena taubat. Kerana apa? Sebab ini telah merendahkan kedudukan baginda Nabi SAW, yang mana kalau kerajaan yang ingin menjalankan hukum boleh berhak untuk kenakan di bawah mana-mana keseksaan di bawah syariah. Ini disebut oleh ulama. Jadi perkara atau perbuatan tersebut tak boleh kita sandarkan pada diri Nabi. An-Nabi al-Ummi al-Qurashi, al-Qurashiyah, bangsa Quraisy. Benda ini wajib belajar. Sebab apa? Kalau kita tengok perkara ini remeh sangat. Kerana benda ini pada pandangan kita semua orang tahu. Nabi orang bangsa Arab, bangsa Quraisy, lahir di Madinah, lahir di Mekah, wafat di Madinah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Benda-benda asas yang berkaitan dengan sirah dan juga peribadi Nabi ni. Tapi bila kita lihat ancaman dan juga cabaran akidah yang ada zaman ni, kita dapati memang apa yang ulama tekankan, walaupun benda tu benda yang asas, benda yang mudah, tapi orang boleh jadi keliru. Kerana itu ada ajaran yang sesat. Ajaran sesat lah ni. Tuan yang ajar tu meninggal dah, mati dah. Asal dia perak, mati dah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, tak ingat. Dia kata Muhammad yang disebut dalam syahadah ni bukan Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah.
Muhammad yang kita saksikan ni ialah bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan. Kerana tak ada seorang daripada kita tengok Muhammad. Walhal kita naik saksi. Kita jadi saksi. Saksi ni siapa saksi? Saksi ni orang yang tengok. Tiba-tiba bila kita kata aku naik saksi Muhammad itu Rasulullah, kita tak tengok pun dia. Mana kita boleh jadi saksi? Satu kejadian berlaku, kita nak jadi saksi, kita tak tengok. Boleh tak? Tak boleh. Bila kita nak menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad, kita tak tengok pun Muhammad, mana kita boleh jadi saksi? Jadi syahadah kita tak sah. Ni sabit ke syahadah ni. Ni orang sesat jangan ikut cerita orang sesat dulu. Cerita orang sesat ni. Jadi dia kata mana boleh syahadah kita sah. Jadi sebenarnya syahadah kita Muhammad mana yang kita bersyahadah tu? Dia masuk dah. Dia masuk dah ajaran dia. Muhammad yang kita syahadah itu ialah Muhammad batin, kata dia. Muhammad yang kita syahadah tu ialah Muhammad yang ada dalam diri kita. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah itu. Bukan. Sebab itu kita tak ada seorang yang tengok dia. Jadi saksi dan syahadah kita tidak sah. Jadi nak jadi sah tu kita kena kenal Muhammad tu. Itu dia ada teori Muhammad Zahir, Muhammad batin. Ni ajaran sesat belaka ni. Ajaran hakikat insan yang menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Dah. Jadi itu yang kita kena faham. Walaupun nampak syahadah, bahasa kalau kita tak dengar ni tak ada masalah. Tapi bila kita dengar dan kita tak faham konsep syahadah tu betul-betul, orang boleh jadi tertarik. Orang boleh jadi tertarik. Ajaran sesat ni kenapa tertarik? Sebab ada benda pelik daripada orang lain. Orang biasa mari surah dengar benda sama. Ni bawa benda hebat sikit, lain sikit bunyi, lain tapi bagi dia macam ada betul, ada rasional. Padahal salah dan menyeleweng daripada jalan yang betul. Jadi hak ni kena jaga. Bila kita faham makna kalimah syahadah tersebut, kefahaman yang betul, maka orang kabarlah apa benda yang menyalahi daripada pemahaman yang dibawa oleh akidah ahli sunnah wal jamaah, hak tu kita kena tolak. Dia kata Muhammad tu Muhammad ada pada diri kita. Mana? Bila kita ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada sifat ni maka kita jadilah Muhammad yang batin katanya. Jadi kita menyaksikan diri kita sebenarnya. Ni ajaran yang sangat-sangat salah. Bukan sekadar salah ni, ajaran ini rosak akidah. Sebab apa? Sebab syahadah kedua tu ia salah faham Muhammad yang dimaksudkan tu. Jadi tak mengaku dengan kenabian tu. Nampak? Jadi ini bukan perkara remeh, bukan perkara yang mudah-mudah yang perlu kita ambil ataupun pandang sebelah mata. Siapa dia ni? Bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy. Quraisy ni ialah gelaran dari moyang Nabi, namanya Fihr. Sebab itu ulama kita suruh kita ingat nasab Nabi ni. Nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manah, Abdul Manah bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihrin. Fihrin inilah Quraisy gelaran dia. Fihrin bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Khuzaimah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyah, Ilyah anak Mudar, Mudar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Sampai situ. Sampai kepada Adnan. Jadi Nabi ni, nasab Nabi sampai kepada Adnan. Sebab itu dipanggil Nabi Al-Adnani. Nabi bangsa Adnan. Jadi Adnan ni nasab dia sampai ke Nabi, moyang dia Adnan tu, dia daripada Adnan nasab dia bersambung sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail ini maklumlah anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Jadi yang ulama letak ni, nasab ini memang nasab tidak ada khilaf. Nasab Nabi sampai ke Adnan ni tak ada khilaf. Makna Rasulullah ni memang keturunannya sampai ke Adnan. Cuma daripada Adnan sampai Ismail tu ada nama-nama lah, sebab ia jauh sangat.
Tapi mereka semua sepakat bahawa Adnan ni memang anak cucu keturunan Nabi Ismail. Jadi kita disuruhlah dan juga digalakkan untuk kita hafal nasab Nabi ni. Nasab Nabi ni. Ada orang belajar berzanji, kalau mengaji kitab rawi, baca rawi dan berzanji tu. Dalam berzanji tu nasab Nabi tu. Rawi yang kedua ni, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Rawi kedua tu, berzanji tu. Orang cedok, orang kenal dak lain zanji. Dalam berzanji ni nasab Nabi sebut suti-suti siapa ke Adnan. Nasab Nabi bahkan disebut nama sebenar. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan nama dia sebenar. Nama dia Syaibatul Hamd. Syaibah. Nama dia Syaibah. Dalam berzanji tu dalam ni ada terjemuh dah. Pergi kedai boleh cari kitab berzanji dan terjemahan berzanji tu. Al-Barzanji itu dikarang oleh Ja'far Al-Barzanji, seorang ulama di Madinah. Ulama Madinah, mufti zaman ni dulu. Ulama daripada ahli bait keluarga Nabi SAW. Dan maulid berzanji ni antara maulid yang besar yang dibaca di tempat-tempat, bukan di Malaysia saja. Ada orang kata ni berzanji amalan Malaysia bidah. Dah. Kat lain negara Arab baca berzanji tu antara bacaan yang besar, yang mana orang baca berzanji ni makna majlis tu majlis yang besar lah. Di Oman, di tempat di Yaman dan setengahnya lah, di Syam, di Iraq. Kerana dalam tu menceritakan tentang sejarah Nabi. Menceritakan sejarah Nabi, mengenalkan kita kepada Nabi. Bila kita kenal Nabi, kita sayang Nabi. Tapi bila kita tak kenal Nabi, tak payah dah ngaji ni berzanji, tak payah dah. Baca apa sirah, kita baca benda jelas-jelas gitu je, tinggal belaka dah. Maulid pun tak boleh, ni boleh. Akhirnya orang tak kenal Nabi. Orang tak kenal Nabi. Jadi menyebabkan tak ada keterikatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ulama kita buat itu susun zaman dulu tujuannya untuk kita ni terikat semua dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni nama dia, mengatakan orang yang menamakan Nabi Muhammad ni datuk je lah. Ada kata ibunya dan ada kata datuknya. Jadi bila orang tanya kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, kenapa kamu namakan anak kamu, cucu kamu ni Muhammad? Padahal Muhammad ni jarang-jarang nama moyang-moyang kamu. Orang Arab ni biasa dia ambil nama-nama tok-tok nenek moyang mereka. Maknanya kadang dia ulang balik, recycle balik nama. Ada. Kalau kita pun ada, tengok nama raja-raja, sultan-sultan, kan nama sama kan. Lepas 2-3 turunan ulang balik nama. Cuma sultan ni yang kedua, yang ketiga. Jadi ada orang Arab sebenarnya, mereka nama kadang-kadang mereka ambil balik nama-nama moyang-moyang mereka dulu, beri kepada anak dan cucu. Tetapi nama Muhammad ni tak ada dalam keturunan. Sebab tu orang tanya kepada Abdul Muttalib, kenapa kamu namakan cucu ni Muhammad, walhal dalam keturunan kamu tak ada Muhammad? Jadi kerana kata aku mengharapkan dia dipuji, dan kerana Muhammad ni ialah sirah maf'ul, isim maf'ul mudha'af daripada Hammada. Jadi Hammada makna yang sangat dipuji dan yang sangat memuji. Makna aku mengharapkan dia dipuji oleh ahli dunia, ahli langit, bumi dan ahli langit. Maka penamaan itu datuknya beritahu supaya mengharapkan pujian oleh semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian disebutkan lagi Allah Ta'ala utuskan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatih, dengan risalahnya. Jadi para nabi ni dia bawa risalah dia. Dia bawa Islam ataupun bawa risalah utusan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tauhid itu. Ila kafatil arabi wal ajami, kepada sekalian orang Arab dan juga orang Ajam.
Jadi Arab ni apa? Orang yang bertutur bahasa Arab. Yang dipanggil Arab. Jadi Arab ni orang yang bercakap bahasa Arab. Ajam ni orang yang bercakap dengan selain bahasa Arab. Orang yang bercakap dengan lain bahasa Arab. Itu dari segi makna yang digunakan lah, ataupun dari segi nasabnya Arab ni orang daripada keturunan Nabi Ismail lah panggil Arab. Tapi Arab pada bila disebut Arab tu orang yang boleh bercakap bahasa Arab, dan Ajam ialah orang yang bercakap selain daripada bahasa Arab. Al-jinni wal insi, dan kepada sekalian jin dan juga manusia. Sekalian jin dan manusia. Maka utusan Nabi ini tidak terhad kepada manusia saja, bahkan jin, thaqalain, jin dan manusia. Ini utusan dipanggil risalah taklif, sebagai risalah untuk disuruh beriman dan patuh, jin dan manusia, kerana mereka inilah thaqalain, mereka inilah mukallaf daripada jin dan manusia. Dan malaikat ni berlaku khilaf. Atas pandangan yang paling kuat, Rasulullah ini diutuskan kepada seluruh makhluk. Cuma utusan sebagai taklif, utusan kena beriman, kena percaya, kena amal dengan syariat, ialah jin manusia. Selain daripada itu, utusan tashrif dipanggil. Nabi diutus, tapi utus sebagai kemuliaan. Malaikat, Nabi diutus kepada malaikat kerana sebagai kemuliaan kepada malaikat. Jadi malaikat ni dia ada kemuliaan juga. Malaikat yang bersama Nabi perang lebih mulia daripada malaikat yang bersama Nabi. Lebih tu. Nampak tak? Binatang yang jumpa dengan Nabi lebih mulia daripada binatang yang jumpa dengan Nabi. Tanah yang dipijak oleh Nabi, tanah ni benda bukan hidup ni, lebih mulia daripada tanah yang tidak dipijak oleh Nabi. Jadi pengutusan Rasulullah ni kepada semua makhluk, tapi kepada makhluk-makhluk yang bukan jin manusia ni, makhluk-makhluk itu sebagai utusan kemuliaan. Maka jika ada di kalangan mereka yang ada kaitan dengan Nabi, akan jadi mulia. Banyak batu duduk atas tangan Nabi boleh tasbih, padahal duduk di tangan orang lain ataupun duduk di tempat-tempat biasa tak tasbih, tiba-tiba bertasbih. Tengok kemuliaan yang Tuhan beri kepada makhluk-makhluk ini kerana ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanasakha bi syar'ihi syara'i'a illa ma qarrara. Maka Allah menasahkan, membatalkan dengan syariat Nabi ini segala syariat-syariat lain, illa ma qarrara, kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala kekalkan. Jadi antara perkara yang wajib kita percaya bahawa syariat Nabi membatalkan syariat orang lain. Ni kena faham juga ni, sebab ada orang setengah golongan fahaman liberal ataupun yang free thinker dan juga orang yang bebas sangat ni dalam pemikiran, mereka kata kita tak boleh kata agama lain salah. Kita tak boleh kata Kristian salah kerana Kristian daripada Nabi Isa. Kita tak boleh kata Yahudi salah kerana Yahudi daripada Nabi Musa AS. Nampak tak? Keliru orang. Bila kata dah kita nak tolak Nabi ni. Dalam ayat Quran kata kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Apa nama ni, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan ayat-ayat lain yang mana menceritakan bahawa kami beriman dengan setiap para nabi, para rasul. Jadi risalah yang dibawa oleh nabi dan rasul ini kita kena beriman, kita kena terima Kristian, kita kena terima Yahudi. Jadi ini keliru ni. Dia agama itu pada zaman itu betul, tapi setelah dibangkitkan Rasulullah, tak ada dah, nasah habis dah. Mereka yang berpegang teguh hatta kepada apa yang diturunkan Taurat ataupun Injil, tiba-tiba tak beriman dengan Nabi Muhammad, Tuhan tak terima. Tuhan katakan terima. Jadi pahaman pluralisme agama itu sama. Ini satu pahaman yang sangat bahaya lah. Pahaman yang sangat bahaya. Kita tak boleh kata salah.
Bahkan tak boleh kata kafir. Kafir tu mana pada bahasa boleh kata orang kafir tu kafir. Dia kena kata benda. Tak? Dia kena kata non muslim. Tak apa lah. Benda orang benda kecil tapi hakikatnya syarak tak larang pun. Tak. Ada orang tu marah. Apa itu orang? Apa itu orang? Kata saya kafir. Tak, kata kafir. Dah sama tak? Dia pun anggap kita salah, kita anggap dia salah. Jadi apa masalahnya? Masalah keharmonian beragama ni bukan makna kita kena balah. Tak ada. Kufur tu apa? Ingkar. Daripada kafara yakfuru kufran. Kufur ni makna ingkar. Jadi orang kafir ni orang yang ingkar dengan apa ajaran yang Nabi bawa. Orang tu ingkar. Dah kita ingkar dengan ajaran dia. Wa kafarna bikum. Dalam Quran sebut kami ni kufur dengan ajaran kamu. Jadi nisbah kepada mereka, kita ni kufur dengan ajaran mereka sebab kita ingkar ajaran mereka. Jadi istilah bahasa ataupun kufur ni tidak salah lah dari segi hukum syariat, tapi dari segi kalau membawa kepada 3 hal ataupun tu maka itu cerita dari segi perundangan sajalah. Tak ada. Tapi hakikatnya orang yang tidak Islam tidak boleh kita kata agama dia pun betul. Hatta boleh jadi tak boleh. Kita ni yakin kita tapi boleh jadi agama lain betul. Boleh jadi saja tu. Boleh jadi tak betul dah. Jangan ingat sebarang tu. Kita yakin agama kita betul tapi boleh jadi agama lain betul juga. Boleh jadi tu salah dah tu. Makna iman dia tak yakin betul. Nampak? Okey. Wa faddalahu. Jadi dia nasahkan syariat-syariat selain daripada agama Islam. Illa ma qarrara, kecuali apa yang Tuhan tetapkan. Kalau amalan-amalan yang sebelum daripada Islam Allah Ta'ala kekalkan dalam syariat ni, maka hak tu dikekalkan. Contohnya haji. Haji, sebahagian daripada amalan haji itu dikekalkan. Antaranya ialah tawaf ada tak? Sa'i Safa dan Marwah ada. Wukuf di Arafah, di Mina, sembelih dan cukur itu amalan-amalan yang ada pada jalan-jalan umat-umat yang mana daripada keturunan Nabi Ismail ni. Orang Arab buat haji juga. Jadi sebelum Rasulullah bawa Islam dan sebelum Rasulullah buka Mekah, orang Arab ni buat haji dah. Bahkan Rasulullah SAW pernah pada ketika sebelum diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, dia ikut sekali buat amal haji. Pergi wukuf di Arafah. Tapi orang jahiliyah tidak wukuf di Arafah. Dia wukuf di Muzdalifah. Belum Arafah sikit. Belum di Arafah, dia wukuf situ. Jadi unta Nabi ni bila ikut sekali dengan orang Arab lain ni masa sebelum Nabi jadi lantik jadi Nabi dan Rasul ni. Jadi dia ikutlah amalan-amalan yang dibuat oleh nenek moyang yang tidak bercanggah tu. Sebab haji ni memang jelas amalan Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka dibuat. Tapi unta Nabi ni bila unta orang lain dia wukuf di Muzdalifah, unta Nabi ni pergi ke depan lagi. Pergi masuk ke Arafah. Mana Tuhan jaga dah Nabi. Walaupun ketika belum Rasulullah dilantik jadi Nabi, Tuhan jaga dah Nabi supaya amalan dia tu tidak lari daripada amalan sebenar Nabi Ibrahim. Jadi unta Nabi ni seekor ni tidak dengar, dia pergi depan lagi. Jadi masuk kawasan Arafah. Orang lain duduk di Muzdalifah. Okey. Illa ma qarrara, kecuali apa yang ditetapkan. Wa faddalahu ala sairil anbiya'i, dan Allah Ta'ala lebihkan baginda Nabi atas sekalian para Nabi. Wa ja'alahu sayyidal bashar, dan Tuhan jadikan Nabi ini sayyidal bashar, penghulu kepada sekalian manusia. Jadi ini juga perkara yang wajib kita iman. Apa dia? Rasulullah afdalul khalqi, Nabi ini sebaik Nabi dan sebaik Rasul dan sebaik makhluk. Bahkan lebih mulia daripada Jibril.
bahkan lebih mulia daripada arash, bahkan lebih mulia daripada syurga lagi. Syurga lagi. Sebab dia makhluk paling mulia kan. Syurga pun makhluk, arah makhluk, Nabi pun makhluk. Lauh mahfuz makhluk, Nabi pun makhluk. Jadi bila kata semulia-mulia makhluk, maka Rasulullah lah paling mulia. Dan disebut oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, menyatakan bahawa tempat yang paling mulia ialah tanah yang mengelilingi jasad tubuh Nabi. Tanah itu lebih mulia daripada arash dan segala langit lagi. Nampak? Kemuliaan yang kerana apa? Kerana mengandungi jasad baginda Nabi SAW. Sebab itu Rasulullah ni mulia. Kita tak boleh jadikan dia sebagai barang untuk persenda ataupun jadikan sebagai bermain ataupun gurau, tak boleh. Wa ja'alahu sayyidal bashar, dan dijadikan Nabi ini penghulu kepada sekalian manusia. Nabi SAW sebut, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu kepada sekalian anak Adam, dan bukanlah bermegah dengan itu, tapi kerana nak menyatakan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Jadi ana sayyidu waladi Adam. Bila Nabi kata ana sayyidu, sayyid, maka tak ada isu lah orang kata kita tak boleh nak kata Sayyidina dalam selawat. Tak. Kita tak boleh nak kata Sayyidina. Ini isu lama dah lapuk dah. Orang dah berada di abad 20 lebih dah ni. Tak. Jadi isu tu bawa lagi, makna orang ni kena apa ni, kena baca banyak lagi lah. Kena. Sebab apa? Benda isu Sayyidina dalam selawat, dalam semayang, dan tu benda ni ulama dah telah menghukumkan dengan boleh. Dah. Boleh. Dah, kalau tak mau sebut lain cerita. Jangan marah orang sebut. Yang masalahnya ia jadi allergic dengan orang sebut. Ia jadi allergic dengan orang sebut. Padahal orang tu ambil pandangan ulama juga. Bahkan ramai ulama mengatakan boleh. Sa'ad bin Mu'az mari. Sa'ad bin Mu'az ni ialah ketua orang Ansar. Mari ketika itu Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi Muhajirin Ansar, orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'az mari, Nabi kata, "Qumu ila sayyidikum." Bangun. Penghulu kamu mari tu. Kalau kita Tok Wakil lah. Tok Wakil ketua kampung mari tu, suruh bangun. Ila sayyidikum. Nabi panggil Sa'ad bin Mu'az sayyid. Dan Rasulullah SAW takkan kita tak boleh nak kata Sayyidina dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi benda perkara ini, telah sambil lafaz Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Wa mana sihatal imani bi syahadati wallahu ta'ala ala wa alam. Di situlah itu sudah isyak tak? Ada soalan? Ada soalan, saya ada kertas. Allah Ta'ala ala wa alam. Sekadar itulah untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.